Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak tahun 2 Dinamit SKJL. Okay, kita berjumpa lagi dalam kelas pendidikan jasmani PJ bersama Cik Rozi. Dan hari ini hari Isnin 12 Julai 2021. Okey, jadi jom kita sambung pembelajaran kita minggu lepas. Okey, untuk aktiviti hari ini kita akan rujuk buku teks muka surat 58, ya, iaitu berkaitan dengan kadar nadi. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini adalah pertama sekali kita akan tengok apakah maksud kadar nadi, lepas tu cara untuk mengira kadar nadi, dan akhir sekali kita akan cuba kira kadar nadi kita sendiri. Okey. Okey, jadi secara ringkas, apakah kadar nadi? Okay. Kadar nadi ini merupakan bilangan degupan jantung dalam 1 minit. Dan kadar nadi kita ni boleh berubah mengikut aktiviti kita. Okay. Degupan jantung lebih laju apabila kita melakukan aktiviti aktif seperti kita berlari, kita berbasikal, kita melompat, merenang, main bola, main badminton, tenis, sepak takraw, apa semua, itu semua aktiviti aktif dan kita punya degupan jantung pun lebih laju. Dan juga degupan jantung kita akan lebih perlahan dan normal apabila kita melakukan aktiviti pasif. Contohnya kita duduk je, tak buat apa, tengok TV ke, baring, tidur ke. Jadi kita punya degupan jantung kita perlahan dan normal. Okey. Jadi kadar nadi ni kita boleh kira sendiri. Kita tak perlu guna mesin pun, kita boleh guna hanya menggunakan tangan saja. Jadi bagaimanakah cara nak kira? Okey, ada 2 cara. Yang pertama adalah kita boleh kira kadar nadi kita ni di pergelangan tangan. Okey, boleh tengok gambar ni, tengok cara bagaimana kita nak kira kadar nadi. Okey. Pertama sekali, okey, tekan jari di kawasan titik nadi di pergelangan tangan. Contoh dalam gambar tu. Okey, ambil 2 jari. Kita cari dekat mana tempat yang kita boleh rasa denyutan nadi. Okey, kita cuba cari dan kalau dah jumpa, okey, kita stop dulu. Kita cuba kita cuba rasa kita punya denyutan nadi. Okey, bila dah jumpa, okey, barulah kita akan mula mengira. Kalau seelok-eloknya kena ada jam ke apa, stopwatch ke, kita nak tengok masa tu. Okey, jadi dah jumpa keadaan kita punya denyutan nadi. Okey, jadi kira berapa kali ia berdenyut dalam masa 10 saat saja. Jadi kiralah 1, 2, 3 sampai 10 saat. Sampai 10 saat kita stop. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, kita cari di leher. Kita cari di titik nadi di leher. Jadi cara sama juga macam yang pertama tu. Kita tekan jari di kawasan titik nadi di leher. Okey, kita cari dan cuba rasa denyutan nadi. Bila dah jumpa, kita akan kira berapa kali ia berdenyut dalam 10 saat. Okey, kenapa 10 saat? Okey, ada sebab dia. Okey, bila dah dapat kira, okey, langkah seterusnya apa kita nak buat? Okey, dan kita akan buat sedikit pengiraan. Okey, contoh pengiraan denyutan nadi per minit. Okey, contohlah kita punya denyutan nadi yang kita kira tadi tu, sama ada di pergelangan tangan ataupun di leher tu. Okey, dalam masa 10 saat kita dapat 12 denyutan. 12 denyutan. Maksudnya kita punya jantung tu berdenyut sebanyak 12 kali dalam masa 10 saat. Jadi 10 saat kita punya kiraan 12 denyutan. Jadi kita ambil angka 12 tu, kita darabkan dengan 6. Maksudnya 6 kali 12. Kenapa kita ambil 6? Sebab 6 tu maksudnya 60 saat lah. Sebab kan tadi 10 saat. Jadi kita ambil darab 6
Maksudnya 10 darab 6 tu 60. Jadi 60 saat. 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Okay, jadi 6 darab 12 kita dapat 72. Jadi ini bermakna kadar denyutan nadi kita adalah 72. Ini berdasarkan kiraan inilah, tapi mungkin berubah. Mungkin masa kita kira tu kita dapat 11, mungkin dapat 13, mungkin dapat 15. Bergantunglah kan. Jadi secara asasnya kita kira denyutan nadi itu berapa kali ia berdenyut dalam masa 10 saat. Kita ambil jumlah tu dan kita darab dengan 6. So kita dapatlah jumlah nadi dalam masa 1 minit. Berapa kali ia berdenyut dalam masa 1 minit. Dalam kes sekarang, dalam kita punya kes kita sekarang ni, kadar denyutan nadi adalah 72. Itu kira normal lah tu. Kalau 72 tu kira normal lah. Okey. Jadi rumusan yang kita boleh buat berdasarkan topik kita hari ini adalah kadar nadi ini dipengaruhi oleh aktiviti yang kita lakukan. Kalau aktif, kita punya kadar nadi itu mungkin akan meningkat. Kalau pasif, dia akan normal ataupun dia akan rendah sikit. Dan kadar nadi boleh dikira berdasarkan contoh yang kita telah buat di atas tu. Dan kita seelok-eloknya kita kena kerap kira kadar nadi bagi memastikan kadar nadi kita ni normal. Sebab kadar nadi normal biasanya dalam 60 hingga 90. Itu tanpa melakukan aktiviti yang aktif. Kalau kita melakukan aktiviti yang aktif, mungkin dia boleh cecah sampai 100 lebih. So yang 60 hingga 90 tu itu adalah normal. Okey. Jadi ini ada tugasan sedikit. Okay, untuk tugasan ni so pelajar kena dengar dengan teliti ya. Ada jadual, 1 bahagian aktiviti, 1 bahagian denyutan nadi per minit. Okey, aktiviti 1 berehat, 1 lompat bintang 10 kali, dan di sebelah tu kosong. Okey, apa yang pelajar kena buat? Okey, salin jadual ini ke dalam buku tulis dan lekapkan dengan menulis kadar nadi anda. Maksudnya pelajar kena kira berapakah kadar nadi seminit semasa berehat. Maksudnya duduk tak buat apa-apa. Lepas tu cuba buat lompat bintang 10 kali. Dan lepas tu kira berapa kadar nadi. Adakah sama ataupun berbeza. Jadi kalau yang biasanya kalau berehat tu, contohlah kalau kita dapat dalam 70, biasa lompat bintang mungkin kita akan dapat 80. Contohlah kan. Biasanya kalau lepas aktiviti itu aktif, biasanya kadar nadi akan meningkat. Dia akan semakin menurun. Jadi pelajar boleh minta bantuan ibu, boleh minta bantuan ayah, abang, kakak ke apa semua untuk tolong kira berapakah kadar nadi pelajar semasa berehat dan semasa melakukan lompat bintang. Kalau tak mampu buat 10, buat 5 pun cukup lah. Tak ada masalah. Yang penting kita rasa penat. Faham? So isi berapa kadar nadi untuk berehat, lompat bintang, isi je. Lepas tu dah selesai, boleh ambil gambar dan boleh hantar ke link yang telah cikgu berikan, link kehadiran dan penghantaran tugasan. Okey, itu saja tugasan. Boleh InsyaAllah boleh. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih, dan diharapkan kita dapat berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Minggu depan kita raya, jadi lagi 2 minggu kita akan jumpa. Jadi jaga diri, jaga keluarga, jaga SOP. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.